Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa li amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. dalam berkata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bermula ini segala ajsam sarang burung dan atau kandang binatang, maka fikir olehmu pada diri engkau daripada mana keduanya engkau duduk,
Baik. Jadi, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan kurnianya, curahan rahmatnya, dapat lagi kita bersama dalam muzakarah, saling ingin memperingati antara satu dengan yang lain, karena ingin memperingati antara satu dengan yang lain itu memberi manfaat kepada kita semua orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kan di dalam Al-Quran. Baik, jadi kita sambung balik pengajian kita ayyuhal walad, yang asalnya ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu, kemudian diterjemahkan oleh ulama-ulama kita di dalam bahasa Jawi. Dan maka kitab yang kita baca ini ialah Jawi Fatani. Sebab Jawi ini dia ada Jawi Indonesia, dia ada Jawi Malaysia, dan juga dia ada Jawi Fatani. Jadi kitab yang ada di depan kita ni kita pakai kitab Jawi Fatani. Baik. Jadi tengok pada muka surat 6, 8 baris daripada atas. Tengok yang kata. Jadi kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dia kata telah berkata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bermula ini segala ajsad sarang burung. Tu dia tulis itu, takut kita baca sarang burung. Nah itu. Kalau sarang burung dia kena baca sin alif ra na, sarang. Tapi sini dia tulis sin ra alif na. Jadi takut kita baca serang. Nah, gitu. Jadi jangan silap baca. Bila silap baca, dia faham lagu lain. Nah, sini kena baca sarang, bukan serang. Nah, baik. Di situ. Dia kata bermula ini segala jasad kita, maknanya tubuh badan kita ini, termana ajsad, tubuh badan kita ini sarang burung atau kandang binatang. Dia tulis itu kandang. Apalah tu tulisan mereka. Bila kita tengok balik dalam kitab Arab asalnya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, maka situ maknanya kandang binatang. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya begini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan ataupun memperumpamakan badan kita ini umpama atau laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Di badan kita ini diumpamakan seperti kandang burung, seperti sarang burung, ataupun diumpamakan seperti kandang binatang. Mungkin kita tak nampak lagi apakah bentuk ataupun wajah persamaan ataupun perbandingan itu. Dia baca dulu, jangan kita hamba lain, baca lagi dulu. Dia kata, maka pikir olehmu pada diri engkau
daripada mana keduanya engkau duduk. Artinya daripada dua perumpamaan ini, kita ni duduk tak mana? Adakah kita ini duduk dalam sangkar burung, atau kita ini duduk di dalam kandang binatang? Jadi dia suruh kita fikir. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apa maksud begini? Kalau kita ini duduk di dalam sangkar burung, maka tuan-tuan tengok, sangkar burung ni orang letak bawah ke atas? Orang tak letak di bawah kan, tapi orang letak di atas. Tengok burung kan, duk gantung sangkar burungnya di tempat yang tinggi. Mana ada orang letak burung di tempat bawah? Melainkan burung lain lah, burung yang besar-besar tu. Tapi kata burung-burung yang mahal ataupun burung yang elok, dia letak atas, dia gantung. Kadang-kadang sangkar burung pun walaupun tak ada burung, tapi sangkar itu digantung pada tempat yang tinggi, tidak diletak di bawah. Baik. Kemudian, adakah kita ini daripada kandang binatang? Maka kalau kandang binatang, maklumlah kan, kandang lembu, kandang kambing, kandang kerbau, kuda, dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan kotoran najis, tai lembu, tai kuda, dan juga air kencingnya, busuk. Jadi di situ kita nampak dah, kita ini cuba fikir, kita nak jadikan diri kita ini orang yang berada dalam sangkar burung kah? Ataupun kita nak jadikan diri kita ini orang yang berada di dalam kandang binatang? Itu dah suruh kita fikir tau. Dah suruh kita fikir tau. Kalau kita hendak jadikan diri kita ini orang yang berada dalam sangkar burung, insya-Allah orang itu dimuliakan. Tapi kalau seorang itu berkeinginan dan juga berkehendak menjadikan dirinya di dalam kandang binatang, orang itu sebenarnya dihinakan. Ini maksudnya. Maka di sini tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia suruh kita fikir. Dia suruh, maka fikir olehmu pada diri engkau, dari mana keduanya, dua perumpamaan ini engkau duduk. Engkau duduk tak mana? Adakah kita duduk pada tempat yang tinggi, ataupun kita duduk pada tempat yang rendah? Tempat tinggi itu sangkar burung, tempat rendah itu ialah kandang binatang. Fikir tengok. Baik, maka kita baca lagi. Tengok kita. Jika ada engkau daripada burung yang tinggi, kalau engkau ini tergolong daripada jenis burung yang tinggi, maka ketika itu engkau dengar suara gendang. Dia tulis itu suara genang. Itu bahasa dia. Berarti kita kata itu bahasa Jawi Patani. Bahasa Jawi Patani dia panggil genang. Kita gendang. Nanti kena tulis lah bawah tu. Takut nanti kita nak baca apa genang. Kalau engkau itu daripada burung yang tinggi, maka ketika itu engkau dengar suara gendang. Komodan tu, ataupun kita buat titik bertindih, titik atas, titik bawah. Jangan baca terus. Kalau baca toy tak faham.
Suara gendang kembali. Apa dia? Tak faham. Jadi kita titik tu. Titik double. Atas bawah. Kita buat dua titik. Atas satu, bawah satu. Tu bagi titik begini. Jadi suara tu apa? Suara tu bunyi lagu ni. Kembali engkau terbang setinggi-tinggi. Kepada bahwa engkau duduk pada tempat yang tinggi di dalam syurga. Itu suara tu. Suara tu bunyi macam tu. Kembalilah engkau, pulanglah engkau, terbang setinggi-tinggi kepada bahwa engkau duduk pada tempat yang tinggi di dalam syurga. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak apa. Selagi kita baca. Tak berapa nak faham lah. Apa maksud Imam Ghazali? Beginilah tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Kan? Dua kata-kata ulama ini. Dia ada katanya dipanggil kata yang soreh. Soreh ini maksudnya cakapnya itu terus terang, jelas, nyata, tak perlu lagi kepada penerangan dan penjelasan. Itu dipanggil sorihah atau sorahah atau sorih. Ada perkataan ulama dipanggil perkataan secara talwih. Talwih ini maknanya cakapannya dalam bentuk isyarat. Isyarat ni maksudnya dia cakap atas jalan kiasan, atas jalan perumpamaan. Itu dipanggil talwih atau talwihah. Dipanggil perkataan yang bentuk kiasan, perumpamaan, perbandingan. Dia contoh gitu. Jadi perkataan yang kita baca ini tentuan dipanggil talwih. Dipakai perkataan yang dalam bentuk perumpamaan dan juga perbandingan. Maka kita kenapa apa maksud perumpamaan dan perbandingan ini? Begini maksudnya. Dalam badan kita ini, tuan-tuan, kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umumnya dalam dua bentuk. Satu bentuk jasad. Di jasad ni kita panggil tubuh badan. Maka badan kita ini diumpamakan seperti sangkar burung. Itu yang sebut tadi dia, sangkar burung. Badan kita ni umpama sangkar burung. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memasukkan ruh di dalam jasad kita. Maka ruh itulah umpama burung. Faham tak tu? Tak kena faham tu. Dia cakap perbandingan, perumpamaan. Jadi sangkar burung tu jasad, ibarat jasad. Kemudian burung yang berada dalam sangkar tu itu ibarat roh. Roh kita. Jadi badan kita ini ada dua unsur lah, jasad dan juga roh. Baik, maka roh kita ni tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, dia datang daripada atas. Roh datang daripada atas, jasad daripada bawah tanah. Seperti tengok kita kata, seperti ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Adam, jasad Nabi Adam alaihissalam, maka diambil daripada tanah yang hitam. Batu Nabi kita sebut kullukum min Adama wa Adama min turabin. Kamu kesemua daripada Tu Adam, dan Tu Adam itu pula daripada
tanah. Ini jasad. Sebab tu Nabi Adam ini dinamakan dia dan digelarkan dengan Abul Jasad ataupun Abul Bashar. Dia panggil bapa bagi segala tubuh badan, bapa bagi manusia. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh di dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Jadi ruh ini datang daripada atas. Kemudian roh ni bila mana dia nak memisah, dia nak berpisah daripada badan kita, maka badan kita ke mana? Roh kita ke mana? Terhati balik. Waktu ketika kita mati, ataupun kita tengok orang mati, kita pun akan mati juga. Tak boleh lari. Semua tunggu masa lah. Sampai masa dia mati nanti. Semua akan mati. Cuba kita tengok orang mati. Jasadnya ke mana? Jasadnya ditanam dalam tanah. Maka orang yang baca talqin dia akan baca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maksud daripada tanahlah kami ciptakan kamu, dan kepada tanahlah kami kembalikan kamu, dan daripada tanah juga kami akan keluarkan kamu pada ketika yang lain. Tanah. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, roh dia akan pulang balik ke tempat dia, yaitu di atas. Jasad kita di bawah tanah. Ingat, waktu ketika roh kita nak berpisah daripada jasad, ketika itulah dia nak tengok kita ini jenis apa. Kalau kita ini jenis burung, maka dia akan terbang naik ke atas. Kalau kita ini bukan jenis burung tapi jenis lembu, kerbau, maka roh kita tidak naik di atas, tapi roh kita diletakkan di bawah bumi. Tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian, biasa ada dengar satu telaga di negeri Yaman yang namanya Bi'ru Barahut. Biasa ada dengar Bi'ru Barahut, ataupun boleh juga Bi'ru Birhut. Biasa ada dengar. Kalau tuan-tuan tak biasa, tuan-tuan buka dalam Facebook ke ataupun apa lagi Google, tengok Telaga Barahut di Yaman. Cuba tuan-tuan buka dalam tu, tengok apa cerita telaga ni. Barahut, B-A-R-A, Barahut, Barahut. Tarik buka tengok. Tuan-tuan baca apa bagi elak-elak. Nak cerita apa? Nak cerita kita bila kita mati, roh kita ini, kalau roh kita itu roh yang suci, roh yang elok, roh yang tinggi kedudukan dia, maka roh kita ni akan terbang naik sampai ke langit dan diletakkan roh kita ini di dalam syurga yang namanya Illiyin. Illiyin. Ini yang disebut dasar ni. Kalau kita ini jenis burung, maka ketika kita nak mati, kita akan dengar suara memanggil, kembalilah engkau, terbang setinggi-tinggi kepada bawah, engkau duduk pada tempat yang tinggi dalam syurga. Inilah maknanya. Roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk di syurga Illiyin namanya. Tetapi kalaulah roh kita ini jenis murah, tak ada harga di sisi Allah,
Subhanahu wa ta'ala, maka roh kita ini ditempatkan di bi'ru Barahut, Telaga Barahut. Telaga Barahut ni di negeri Yaman. Telaga itu dalam, pernah orang masuk di dalamnya tak boleh sampai kerana terlalu dalam dan kelam. Bukan setakat dalam dan kelam, busuk pula, terlalu bau busuk. Maka roh-roh orang kafir, orang munafik, roh-roh orang yang mengerjakan maksiat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditempatkan di situ dan diazab dan juga disiksa di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Itu orang panggil Barahut. Jumpa tak? Buka tak? Buka tengok, baca bagi elok. Ini bukan orang panggil cerita dongeng. Memang ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kita kena fikir, tengok, kita nak letak roh kita ni tak mana. Kalau roh kita ni jadi burung, bila berpisah daripada badan kita, maka roh kita akan dijemput oleh Allah. Inilah maksud firman Tuhan dalam surah apa tu? Yang kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang dan kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredai. Inilah maksudnya roh kita diterbangkan naik sampailah ke dalam syurga yang tertinggi, dipanggil syurga Illiyin. Baik, jadi apa maksudnya? Maksud Imam Ghazali di sini, maksudnya Imam Ghazali di sini apa? Yakni kita kena menyucikan roh kita, jiwa kita ini, sehingga menjadi jiwa yang suci, jiwa yang ada nilai dan harga di sisi Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala membeli jiwa kita atau roh kita ini dengan harga yang mahal, yaitu harga syurga. Ada orang yang hidup di dalam dunia ini, dia tak peduli tentang roh dia. Roh dia sakit ke, sihat ke, dia tak ambil tahu. Dia penting jasad dia saja. Asalkan tubuh badanku sihat, tubuh badanku nampak putih, cerah, tak kedut. Asalkan muka aku ni nampak cuci, bersih, tapi dia biar roh dia kotor. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Kan kita tengok dalam dunia ni kan, mereka sanggup habis duit beribu-ribu ringgit setiap bulan. Kerana apa? Nak jaga muka, tak bagi nampak kotor, bagi licin selalu. Nak jaga muka, tak bagi ada jerawat, jeragan. Tak gitu? Nak bagi nampak bersih, tapi hati tidak dijaga, roh tidak dipelihara. Na'udzubillahi min dzalik. Tak adil kita, tuan-tuan. Bukan tak boleh jaga, jagalah wajah kita, jaga badan kita, sihat badan, tapi roh juga perlu dipelihara, perlu dibersihkan, perlu dijaga. Kerana roh itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad hanya pandangan manusia. Jasad kita akan binasa bila masuk dalam kubur. Habis ulat makan habis kan, tapi roh kita tak binasa. Jadi orang yang bijaksana, maka dia akan meletakkan dirinya di dalam sangkang burung, di mana burung itu boleh terbang naik ke atas. Maka dia tidak akan meletak dan mencampakkan dirinya di dalam kandang binatang. Faham tak? Ini maksudnya. Kalau kita letakkan diri kita dalam kandang binatang, habis.
kena azab, kena siksa, duduk pada tempat yang busuk, penuh dengan najis, kotor dan sebagainya lagi. Na'udzubillahi min zalik. Boleh faham tak maksudnya ini? Inilah maksudnya. Oleh itu, kita pakat-pakatlah jaga roh kita sama. yakni jaga hati, bersihkan hati, pelihara hati. Jangan biar hati kita ini dikotori dengan benda-benda yang kotor, sifat-sifat mazmum, sifat-sifat yang tercela, sifat yang dilarang, ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadikan jiwa kita ini jiwa yang bernilai dan berharga sehingga dibeli oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan baca ada ayat Al-Quran ni. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Maksudnya, sesungguhnya Allah membeli jiwa-jiwa orang yang beriman. Tuhan beli dengan harga apa? Bi'anna lahumul jannah, dengan harga syurga. Jadi kita cerita sikit, mudah-mudahan kita ambil pelajaran dan juga pengajaran. Diceritakan oleh ulama dalam kitab Al-Mawa'id Wasboriyah bahawa berlaku pada bulan Rajab, satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam dari rumahnya. Malam tu kena giliran di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi kita masuk ke dalam masjid, pantau tengok para sahabat. Adakah sahabat ni tidur pada waktu malam ataupun mereka berjaga malam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita pergi tengok dalam masjid. Nabi kita lihat di satu sudut masjid Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sedang mengejar sembahyang. Nabi keleka, oh sahabat buat ibadat pada waktu malam. Maka duk tengok WhatsApp, kan duk tengok mesej lah kan. Nabi yang bagi duk buat ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu pula Nabi tengok pula dari situ sudut masjid ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka ramah wajahu, duk buat ibadat juga sembahyang. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, sehinggalah Nabi kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini sangkut paut dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan maka Nabi kita tengok Sayyidina Abu Bakar ni lama sikit. Pasal apa? Pasal Nabi kita dengar dalam Sayyidina Abu Bakar mengejar sembahyang tu, Nabi dengar Sayyidina Abu Bakar baca ayat ini. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Nabi dengar Sayyidina Abu Bakar baca ayat ni. Lepas itu Nabi dengar suara tangisan Sayyidina Abu Bakar tidak sembahyang dan menangis sehingga bertitik air matanya membasahi tikar sembahyang. Azan dulu kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Baik. Jadi bila mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tangisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga air matanya mengalir jatuh ke tikar atau di lantai masjid. Jadi Rasulullah pun pulang ke rumah. 2 pagi esok, bila masuk waktu subuh, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk sembahyang subuh berjamaah dan menjadi imam. Di belakangnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia duduk di belakang Rasulullah setiap waktu. Sembahyang berjamaah. Jadi Nabi menjadi imam, selesai Nabi kita memberi salam, maka Nabi kita terus beralih menghadap Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi kata, wahai Abu Bakar, apakah yang menyebabkan engkau ini menangis ketika engkau baca ayat ini? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Jadi Sayyidina Abu Bakar faham macam mana Rasulullah boleh tahu. Jadi Rasulullah datang memantau para sahabatnya pada waktu malam. Mereka ni buat ibadat ke tidur? Maka apa jawab Sayyidina Abu Bakar bila Rasulullah tanya begitu? Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, saya menangis kerana saya bimbang dan saya takut jiwa saya tidak dibeli oleh Allah. Sebab dalam ayat tu maksudnya sesungguhnya Allah telah membeli jiwa-jiwa orang yang beriman dan harta mereka Tuhan beli dengan dibayar harga syurga. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, saya takut, saya bimbang Tuhan tak beli jiwa saya. Apabila Tuhan tak beli jiwa saya tak ada harapan nak masuk syurga. Bila tak ada harapan masuk syurga, Allah Ta'ala lempak
atau campakkan saya di dalam neraka. Sebab syurga neraka tak ada atas pagar. Neraka atau syurga, syurga atau neraka, dua tu ya, tak ada tengah-tengah, tak ada. Ya Allah Akbar. Ini tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, kita kena berfikir begitu. Adakah roh kita, jiwa kita sekarang ini jiwa yang ada harga nilai di sisi Allah, sehingga Allah beli jiwa kita dengan harga yang mahal? Patut kita fikir begitu. Masalah bukan masa nak fikir nak kumpul harta banyak-banyak, semua tu untuk binasa. Masalah bukan masa kita nak cari pangkat, kedudukan, jawatan yang tinggi, semua itu akan ditinggalkan bila kita mati. Masa sekarang ialah untuk kita ini nak jadikan diri kita orang yang bernilai dan juga berharga di sisi Allah, sehingga Allah membeli jiwa kita dengan harga yang mahal. Ya, kita usaha beginilah. Allah Akbar. Inilah tuan-tuan, maksudnya kita kena jadikan diri kita ini seperti sangkar burung. Badan kita seperti sangkar yang ada di dalamnya burung. Bila burung itu keluar, dia terbang naik ke tempat yang tinggi. Demikianlah bila roh kita berpisah dari jasad kita, roh kita itu naik ke illiyin, syurga yang tertinggi. Itu dalil qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka Imam Ghazali radhiyallahu anhu dia mendatangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, sebelah atas itu mereka ini menyambut roh yang suci, roh yang bersih ketika roh ini berpisah daripada jasad. Bagi kita tengok ni, kita tengok seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi kita bersabda, asal lafaz hadis dalam bahasa Arabnya begini: ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'az. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kan, hadis sahih. Maksudnya apa? Tengok dia kata, telah gemetar. Lagi nak baca kama tak pula. Tu baca. Telah gemetar. Yang ni telah bergerak-gerak lah. Oleh arash Rahman, arash di langit yang ketujuh tu bergerak-gerak. Mengetak lagi. Mana? Kerana wafat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kau tengok tuan-tuan, pada hari kematian sahabat Nabi yang pertama Sa'ad bin Mu'adz, kan? Maka pada hari itu arash di langit yang ketujuh itu gementar, bergegar ni bagi. Maka kita fahamkan gementarnya arash, bergegarnya arash ini dia dalam dua situasi, dua keadaan. Keadaan yang pertama, arash ini bergegar dan juga bergerak, bergegar, kan? Bergementar itu kerana dia suka, dia seronok dia bagi. Dan ada kala arash di langit yang ketujuh ini dia bergegar, dia bergerak kerana dia marah. Dia marah dan dia benci. Wah. Jadi kalau kita tengok dalam hadis, kan, ketika mana arash ini dia bergegar kerana marah pasal apa? Marah kerana berpisahnya suami isteri.
suami isteri ketika mana mereka bercerai, arasy bergegar. Pasal apa? Dia bergegar kerana dia marah, dia benci, dia tak suka. Bahkan disebut dalam hadis, perkara yang halal di sisi Allah, tapi Tuhan tak suka benda tu. Apa dia? Cerai. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul halali ila Allah at-talaq." Perkara yang dibenci kepada Allah Ta'ala tapi benda tu halal, iaitu cerai. Cerai itu halal, tapi Tuhan tak suka, Tuhan benci. Demikianlah arasy ketika mana suami isteri berpisah atau bercerai, dia bergegar, dia bergementar kerana ghadaban, kerana marah, benci, tak suka. Tapi yang berlaku kepada sahabat ini, iaitu Sa'ad bin Mu'az ini, Sa'ad bin Mu'az ini, arasy bergegar, bergerak ketika hari kematian dia. Ini kerana apa? Kerana disebut oleh ulama hadis tansyitan wa sururan, kan? Kerana suka dan juga seronok liqudumi ruhihi, dengan kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'az. Jadi tuan-tuan kena faham, kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'az berarti ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'az, ruhnya diangkat naik ke langit yang ketujuh sampai di arasy. Maka arasy bergegar kerana seronoknya dengan kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'az. Allahu Akbar. Ini yang dimaksudkan tadi ni, terbangnya burung ke tempat yang tinggi sehingga sampai dalam syurga. Burung tu ibarat ruh kita, ruh yang suci, ruh yang berharga, ruh yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh ini akan diangkat naik sampai ke langit yang ketujuh di bawah arasy dan ditempatkan di bawah di dalam syurga Illiyin. Mahanya ruhnya, bernilai dan berharga ruhnya. Sebab itu arasy bergegar kerana seronoknya di bawah. Jangan kita jangan kita lah kada orang nak main rumah kita, orang tu orang yang kita suka, orang yang kita lama dah nak berjumpa, teringin dengan dia, seronok dah. Oh, seronok tak sanggup melompat, meloncat, tak gitu. Kalau orang tu nak main rumah kita, orang tu kita berkenan dekat dia, orang tu kita sayang dekat dia, lama kita teringin nak jumpa dia, Allah, kita sambut dia dengan keadaan tak tahu nak abang, kan, seronoknya. Maka macam itulah keadaan. Tapi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kalau roh kita ini ditempatkan macam kandang binatang, apa jadi? Tengok, ini bagi orang yang rohnya duduk di kandang binatang. Mana? Tengok dia kata, dan jika ada engkau wal'iyazabillah, dia minta lindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada binatang. Kalau kita ini jenis daripada binatang, maksudnya kita tak ambil peduli, tak ambil berat, tak ambil prihatin, tak ada roh kita, hang sakit ke, hang sihat ke, hang lapar ke, hang kenyang ke, aku tak peduli. Janji badan aku sihat, muka aku cantik, tak kedut, kan? Kita dah jaga muka, ya, dah jaga badan, roh tak jaga, yang jiwa kita tak jaga, hati kita tak pelihara. Kalau orang macam ni, bagaimana kedudukan dia ketika dia mati, yakni ketika rohnya berpisah daripada jasad dia? Maka rohnya diletakkan di mana? Tengok dia kata, orang yang macam ni, kata Imam Ghazali, seperti firman Allah Ta'ala, yakni dalam surah Al-A'raf ayat 179, Tuhan kata, ulaika kal an'am bal hum adall.
Ayat ni lebih sekat daripada ayat walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sebut kan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Ayat kan yang di mana Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sesungguhnya kami penuhkan api neraka Jahannam itu, Tuhan kata, kebanyakannya daripada jin dan manusia. Tuhan penuhkan api neraka Jahannam itu daripada jin dan manusia. Orang yang macam mana? Manusia yang macam mana? Jin yang macam mana? Jin dan manusia yang mereka ini ada hati tapi tidak berfikir. Mereka ini ada mata tapi tidak melihat. Mereka ini ada telinga tapi tidak mendengar. Maksudnya mah ada hati tak berfikir tentang ayat-ayat Allah. Ada mata tidak melihat ciptaan-ciptaan Allah. Ada telinga tidak mau mendengar kalam-kalam Allah. Hadis-hadis Rasulullah, kalam-kalam ulama, nasihat-nasihat ulama, tak mau dengar. Maka mereka ini Tuhan kata seperti binatang-binatang ternak kan. Ulaika kal an'am. An'am itu maksudnya binatang-binatang ternak kan. Bal hum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat lagi daripada binatang. Pasal apa kata lebih sesat untuk binatang, tuan-tuan? Binatang mereka tak ada taklif, ada mata tak ada taklif, ada telinga tak ada taklif. Itu. Dan mereka juga tidak ada hati dengan mana akai. Akai tak ada, otak ada. Kan? Kita ni otak ada tak fikir, mata ada tak mau tengok ciptaan Allah, kan? Telinga ada tak mau dengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, nasihat para ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tahu lagi. Mereka itulah kata Tuhan orang-orang yang lalai. Dalam ayat yang betul-betul tengok ayat ni lengkapnya kan. Maka sini dia ambil sekerat ayat ya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Artinya bermula mereka itu mana? Orang yang ada akal tidak memikir, orang yang ada mata tidak melihat, orang yang ada telinga tidak mendengar. Mereka itu seperti binatang, tetapi bermula mereka itu terlebih lagi sesatnya. Tahu lagi, maka tiada aman engkau daripada berpindah engkau daripada pihak dunia berpindah kepada neraka hawiyah. Tentulah bila engkau mati, keluar roh engkau tidak diangkat naik ke atas, tapi roh engkau itu ditempatkan di neraka hawiyah. Jadi tuan-tuan tahu tak kedudukan neraka hawiyah ni? Neraka ni dia ada banyak lapis kan. Dia ada banyak lapis. Kedudukan neraka hawiyah ni tahu mana? Disebutkan dalam hadis bahawa kedudukan neraka hawiyah ini ialah yang paling bawah sekali. Tingkatan yang paling bawah sekali daripada neraka-neraka yang lain. Itu kedudukan dia. Dan juga dia ini terlalu dalam dan juga terlalu amat gelap. Dan juga terlalu panas. Allah. Gelap satu, dalam lagi, panas lagi. Tuan-tuan, jangan malam ni kan tuan-tuan, kalau duduk dalam masjid kita gelap ni selesa ke tak?
Tak selesa kan? Masjid kita kalau sempit selesa tak? Tak selesa kan? Masjid kita alhamdulillah, Masjid Badar ni luas, selesa. Masjid ni juga terang dengan cahaya, selesa. Dan masjid ni juga sejuk, ada aircon. Kalau tak ada aircon, selesa tak? Tak selesa. Di dunia tuan-tuan, kita tak selesa kalau kita duduk pada tempat yang kelam, tempat yang sempit, tempat yang panas. Maka kita nak cari keselesaan, cari tempat yang luas, tempat yang terang, tempat yang sejuk, kan? Neraka Hawiyah ni disifatkan bahawa dia dalam, kelam dan panas. Sehingga mana? Sehingga satu ketika orang mendengar nak turun jatuh ke dalamnya itu disebutkan dalam hadis bahawa 70 tahun jatuh, 70 tahun jatuh ke debuk baru jatuh dalam, tak dalam dia memang 70 tahun. Kalau kita hidup di atas dunia ni 70 tahun selama tu, semenjak pada kita beranak sampai kita mati umur 70 tahun tu, orang yang dilempar, dia jatuh daripada atas ke bawah pantat api neraka Hawiyah 70,000 tahun, 70 tahun baru sampai. Disebut dalam hadis dia bagi 70 kharifan ay sanatan, 70 tahun. Allahu Akbar. Jadi kan kesimpulannya apa? Kita, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita akal, fikiran, maka fungsi akal itu ialah berfikir. Jadi kita fikirlah, kalau kita nak jadi orang yang bernilai dan berharga, dibeli dengan harga yang mahal di sisi Allah, maka jadikanlah kita ini seperti burung yang ada dalam sangkang tadi. Kalaulah kita tak nak begitu, maka jawabnya jadilah kita seperti kambing, binatang ternakan yang berada di dalam kandang. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini menjadi pencetus ataupun penggalakan untuk memperbaiki ataupun menambah baikkan lagi yang sudah baik dah, kita menambah baikkan lagi kualiti hati kita, jiwa kita, sehingga jiwa kita ini ada harga dan bernilai, dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harga yang mahal. Mudah-mudahan kita, Masya Allah. Baik, kemudian katanya diceritakan, situ dululah. Allahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma iftah alaina hikmataka wa shrah alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna. Allahumma ja'al nafsana nafsan mutmainnatan ta'i'atan hafizah, tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa takhshaka haqqa khashyatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.